أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama itu memanjat kesyukuran kehadirat ilahi. Hingga saat ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengguna segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sama ada kita boleh bilang ke, boleh tengok ke, boleh kira, banyak nikmat-nikmat yang kita tak boleh kira sebenarnya. Jadi sebagai tazkirah ini kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh al-imam adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil itu istifadah ataupun ibrah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu mani tujuh golongan yang mana Allah akan beri lindungan, bayangan, naungan pada kiamat nanti. Yang pertama sekali, al-imam adil, ini pemimpin pemerintah yang adil. Ini guru yang pertama. Bun nasyafi ibadatillahi ta'ala, yang kedua ialah pemuda yang hidup dia dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, golongan ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni seorang laki-laki hatinya sentiasa terikat dengan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut lagi keempat, warajulani, yakni dua lelaki berkasih sayang pada Allah, ikhlas kerana Allah. Dia berkumpul di atas kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Kumpulan yang kelima, warajulun lelaki da'atuhu imra'atun zata mansibin wa jamalin, di mana seorang lelaki dipanggil, diseru, digodi oleh seorang perempuan yang memiliki itu darjah kecantikan. Maka lelaki berkata, faqala inni akhafullah, sebenarnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, yakni warajul tasaddaqa bi sadaqatin faqfaha, di mana seorang lelaki dia membelanjakan, dia sedekah dengan sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia dan fa'akfaha, maka dia membunyikan sedekah tadi hingga di mana dikatakan tangan lelaki yang ingat kepada Allah di waktu malam tepat yang sunyi, maka mengalirlah kedua air matanya. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis tadi Nabi nak cerita kepada kita, Nabi nak beritahu kepada kita apabila kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua pasti akan mati belaka. Maka kita yang pertama sekali itu berada di alam barzah, alam kubur. Ini di antara ujian, soalan ditanya oleh muka dan nakir itu. Yang berikut lagi itu, kita ni akan dibangkit semula. Dibangkit semula, iaitu dikatakan itu yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar nanti, tujuh golongan yang dapat naungan, perlindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenyataan Allah Subhanahu wa taala tentang mahsyar nanti.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyaruna yaumal qiyamah ala ardi bayda wafra, di mana hadis ini nak beritahu kepada kita pasti kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pada kiamat nanti di satu bumi yang putih kemerahan. Maksudnya kita akan dihimpun di bumi, satu bumi yang bukan bumi ini, bumi yang baru nanti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keadaan bumi itu putih dan kemerahan seperti roti yang dibakar. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut lagi Nabi ceritakan apa itu dibangkit nanti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu hufatan uratan ghudla. Ini masuk ada tersebut. Aisyah tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana manusia akan dibangkit nanti pada kiamat nanti dalam keadaan itu bertelanjang, tidak berkhatam, tidak bersunat. Ini keadaan dia. Hingga ditanyakan Aisyah, ya Rasulullah, tak malu ke orang tengok kemaluan masing-masing? Tidak, orang perempuan tengok laki-laki, lelaki tengok perempuan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu manusia dah ada masa dan waktu untuk melihat kemaluan orang lain sebenarnya. Menunjukkan bahawa sibuknya ketika itu. Ini di antara dalil-dalil nak beritahu kepada kita, kita ni semua akan dibangkit semula. Akan dibangkit semula untuk tujuan dihisapkan amalan-amalan kita. Amalan kita ni bergantung kepada amalan datang muka bumi ni lah, atas dunia ni lah. Kalau kita banyak amalan, alhamdulillah. Kalau kita sedikit amalan kita, na'udzubillah min zalik. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita fikir bersama. Kita ambil pengajaran insya-Allah. Jadi dalam suasana huru-hara tadi, Nabi ceritakan pada yaumul mahsyar nanti keadaan manusia berbunyi. Suasana pada mahsyar nanti Nabi beritahu lagi supaya kita yakin hadis yang sahih. Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdal mil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi gambar di mahsyar nanti. Yang pertama tudna asyamsu. Asyamsu matahari. Maksudnya matahari didekatkan kepada manusia pada kiamat nanti, iaitu kira 1 mil, 1 kilo, 1 batu. Bayangkanlah ketika digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suasana di mahsyar nanti, ada apabila matahari ini dekat dengan manusia, dikatakan 1 batu 1 mil, ketika itu peluh manusia ada sampai kepada buku lali, ada sampai ke lutut, ada sampai ke bahu, dan ada sampai ke uzunai, ke telinga, menyebabkan mereka ni lemas. Ini gambaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mahsyar nanti. Tetapi suasana tadi ada di antara kumpulan golongan jamaah yang Allah pelihara dia dalam suasana itu. Yang pertama sekali itu Nabi beritahu kepada kita hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, diriwayatkan, disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-imamu adil. Inilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kita bukan kata orang lain lah, kita orang lelaki pemimpin rumah tangga kita. Teringat, jangan tengok orang Kuala Lumpur saja. Kita kampung ada ketua kita, kecil lagi rumah tangga kita ni ada pemimpin kepada rumah tangga kita. Bagaimana keadaan isteri kita, bagaimana anak-anak kita, beriman tak ni, semayang tak ni, puasa tak ni, kita kan fikir belaka. Tak lepas kita ni orang lelaki-lelaki ni. Kita ni pemimpin lah rumah tangga kita tu, ingat. Mereka aja. Terbuat adil sekarang ni, wad'u syai' fi makanihi. Letak tu perkara pada tempat dia. Contohlah dan mudah kita faham hari ni dah. Orang lelaki dia semayang, perempuan pun sembahyang, dia solat. Tapi perempuan ada kali itu ada musim-musim dia.
Tak boleh sama dengan laki-laki dah. Mesti dia tak boleh semayang dah, jangan pasti juga. Jadi kita ketua laki orang ni zalim dia namanya. Dah. Ini contoh. Lepas tu di antaranya kita hari lagi imam lagi. Kita ada imam dan semaya ada imam kita. Kalau jemaah ada imam kita, yang jadi imam solat, mengkepalai solat kita, tu imam pun kena raih juga. Hari jemaah ni janganlah mudah hafal Quran. Baca surah Baqarah satu surah. Dah, ayat surah Baqarah 286 ayat. Ai makmum ni gogeh lutut kata. Dah, kena raih ni. Kena raih. Para makmum yang di belakang kita, ada semua sihat-sihat belaka ke? Ya, kena raih. Kalau dah di Mekah satu ketika dulu saya berada di Mekah dulu. Hari Jumaat imam baca di antaranya surah pendek wal asri dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Mekah ni malu dah orang tua ramai sangat. Dengan kita sesuaikan dengan tempat kita. Mentang-mentang jadi imam ni kau nak baca surah apa pun. Ya, kena raih para makmum kita. Ini contoh. Ya tak? Kumpulan yang kedua Nabi kata ini kita boleh bawa, boleh buat sekarang ni. Nabi kata bahawa kumpulan yang berjaya ni, yang dapat itu pertolongan, naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada ketika itu, wasyabun, yakni pemuda dan mana dia hidup ni dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak ni dah kira. Syabun ni mana umum. Dah syabun mana umum. Pemuda, pemudi pun terlibat juga, di mana hidup dia ini sentiasa beribadat kepada Allah. Hari ni kita perhati masjid Surau hari ni kalau kuliah maghrib banyak orang pecah dah. Dah orang muda mana wallahu ada tahu. Lihat zaman Nabi SAW bagaimana sedang adikramallahu wajah. Orang muda lagi. Dah sanggup korbankan jiwa dan raga dia kerana Nabi SAW. Hebatnya. Tetapi malangnya kita hari ini, orang muda kita ni jauh dengan rumah Allah, jauh dengan sejid, jauh dengan surau, jauh dengan kuliah. Adakah ruginya? Sedangkan ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang muda yang mana hidup dia beribadat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Allah akan darjahkan tempat yang tinggi pada yaumul mahsyar nanti. Ini kumpulan kedua. Dan yang ketiga Nabi kata lagi, warajulun, lelaki di mana qalbu, hatinya sentiasa muallakun, terikat dengan rumah Allah, dengan masjid. Maksudnya seorang laki-laki ataupun perempuan hati sentiasa itu ingat kepada rumah Allah. Dengar orang kuliah belum lama datang ke rumah Allah, dan dia lepas sembahyang Jumaat dia niat pula nak sembahyang asar di rumah Allah. Selesai sembahyang asar nak sembahyang pula, itu dia hantar di maghrib di rumah Allah hingga berikutnya lagi. Ini dikatakan ulama kata bahawa mereka sentiasa ingat kepada mengerjakan solat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 24 jam. Ini betul. Dah terlihat dah bagaimana sirah Nabi SAW. Nabi sampai akhir hayat pun Nabi itu solat berjemaah bersama para sahabat ridwan alaihim. Kita hari ini sahabat itu jamin dengan syurga dah. Kita entah macam mana, wallahu a'lam tahu lagi. Masa waktu dah. Apa yang kalah kami yang berikut lagi yang rekah sekalian. Antara itu kami yang akhir sekali rekah, iaitu di antara kita hari ini kita digalakkan supaya kita ni bersedekah, banyak bersedekah. Bahasa bersedekah ini satu sifat, satu amalan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sifat yang menolong, iaitu saudara-saudara kita yang susah sebenarnya. Nabi kata apa? Di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfa hatta la ta'lam shimalu ma yunfi yaminuhu. Ini perkara Nabi ajar adab kita bersedekah. Di mana seorang laki-laki dia bersedekah dengan sedekah ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tenangkan ikhlaskan Allah. Pasal apa? Nabi kata di antaranya kalau tangan kiri itu beri sekarang di sedekah, ibaratnya tangan kanan tak tahu. Dah, kalau boleh kita sembunyikan sedekah. Ya, sedekah ni ada dua. Sedekah wajib, kita ada zakat. Ini wajib kita lah bagi, bakat mari hari kita jumpa Tok Amir di masjid,
beritahulah aku di atas sini nak bayar sedekah ni, nak bayar zakat fitrah dah. Tapi yang masalah ni hak sunnah lah. Dah heboh jugalah hak sunnah beri RM1 macam RM1,000 dah. Kemudian hak 1,000 ada pula 10,000. Kalau boleh ada tersembunyikan amalan kuatan sedekah tadi. Itu sangat disuruh oleh agama kita, diajak oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sikit sebanyak tazkirah rekah pada tengah hari ini. Jadi kesimpulannya nak beritahu kepada kita bahawa walaupun di mahsyar nanti tuan dalam suasana yang huru-hara, yang sangat memberikan kita, yang menakutkan kita, ada golongan-golongan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 7 golongan tadi. Jadi kita hari ini nak jadi pemimpin PK kebangsaan, tak boleh kita jadi pemimpin rumah tangga kita. Lakukan keadilan rumah tangga kita. Kita buat apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibangkit nanti kita ni? Allah Taala beritahu kepada kita ni abdi bangkit ada 3 golongan nanti. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, kemudian as-sabiqu was-sabiqu. Ini 3 golongan tadi. Kita nak tadi tambah ashabul masy'amah, itu orang yang dapat amalan perbuatan dia daripada pihak kiri, naudzubillah. Dan kita nak main mana amalan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pihak kanan. Hak kiri tambah. Nah, ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh baca dalam surah apa? Al-Waqiah ayat 7 hingga 11. Ini wallahu alam. Dan sebagai pengumuman pada tengah hari ini, yang pertama sekali untuk makluman, anak kepada Muhammad Noh ataupun Muhammad Dewo dia tu nasi dagang gom pagi yang bernama Imarul Mukminin telah kembali ke rahmatullah sebentar tadi. InsyaAllah akan dikebumikan selepas solat asar. Yang berikut lagi kuliah maghrib jemputan pada 29 hingga 11, iaitu malam ni. Sepatutnya itu Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur dibatalkan dan diganti dengan itu Ustaz Sarifuddin Al-Qalami pada malam ini. Jadi Ustaz Dr. Ridwan tak boleh mari, diganti Ustaz Sarifuddin Qalam. Yang berikut lagi Jumaat hebohan berkenaan permohonan untuk kebenaran berkahwin secara dalam talian. Ini model dengan ni. Nak kahwin simbolan melalui talian saja. Boleh sebalah yang dihantar oleh Jabatan Agama. Sementara kuliah-kuliah kita sepanjang minggu ni insya-Allah pada 30 hari bulan, hari Sabtu, malam Sabtu ada. Penceramah kita itu Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Hamdan. Kemudian 3 hari bulan 2 hari bulan 12 Ustaz Api Ibrahim. Kemudian 3 hari bulan 12 Selasa masa 9 pagi Ustazah Asma binti Harum, pendakwa bebas. Dan tarikh 3 bulan 12 di kuliah maghrib, kuliah jemputan Ustaz Amzana. Kemudian penceramah jemputan juga Ustaz Nahar Afendi Al-Ghazali pada 4 bulan 12. Kuliah sebelum Jumaat pada 6 hari bulan nanti Ustaz Muhammad Su'ud pengungsi masjid. Kemudian maghrib jemputan pada 7 bulan 12 nanti Dr. Ahmad Fadluddin bin Muhammad. Kemudian kuliah bicara muslimat pada 8 12 Ahad 9 pagi Ustazah Nur Zila Muhammad, pendakwa bebas. Kemudian kuliah sebelum Jumaat 13 bulan 12 disampaikan oleh Ustaz Saleh bin Yusuf Timbalan. Yang berikut lagi itu kem remaja Muslim 5.0 Kemin 5 Disember. Diminta itu bangsa siapa yang minat anak-anak dia untuk minta kem boleh daftar dengan Kemim, ada nama sini boleh ada papan tanda. Itulah antara maklumat saya nak sampaikan pada hari ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.